Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kembali surah Taubah. Anda akan baca pada ayat yang ke-29 sampai ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sambungan dari surah Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan mereka-mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat. Manusia ni bila dia tidak beriman dengan Allah, dia tidak beriman dengan hari akhirat, maknanya dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata dekat sini, "Lau amana al-yahud wan nasara billahi wal yawmil akhir la amanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam."
Kalaulah orang Yahudi, orang Kristian itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, nescaya mereka akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum lam yu'minu bin nabi, tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian ini tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tak beriman dengan Nabi, falam yu'minu billahi wala bil yaumil akhir, maka mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman pada hari akhirat. Wa aidan da'wahum al-iman billahi batilatun. Bila tak beriman pada Nabi, tak beriman pada hari akhirat, secara automatik apa sahaja dakwaan orang-orang Yahudi, Nasara, Kristian yang kononnya mereka beriman kepada Allah, batilatun, bohong semata-mata. Sebab tu macam kita pernah ceritalah, kalimah Allah tu orang kafir ni dia salah guna, memang tak betul, takkan boleh dia orang guna kalimah Allah ni. Cuma kalau dia nak guna pada percakapan dia, tu lantak dia lah. Tapi bila dia dah hubur dalam Injil, dalam Taurat, dia terjemahkan Allah, maka berkatalah Allah kepada anaknya. Tu dah memang nakit dah tu. Itu memang orang kata nak kena bom lah tu. Memang tak betul, memang tak boleh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memberanakkan dan Allah tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada sekutu baginya. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, Kristian sampai bila-bila pun memang dakwaan mereka yang mereka juga beriman kepada Allah batilatun, bohong, 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 selagi mana mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum ya'taqiduna bi'sat al-arwah duna al-jasad, li'annahum ya'taqiduna tajsim wa tashbih. Sebab orang-orang Kristian ini beriktikad Allah ini berjisim dan Allah ini seperti manusia. Dia ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Mak, ada Tuhan Anak. Wala syakka fi kaunihi kufran, dan tidak syak lagi sesiapa yang beriman seperti keimanan tersebut, orang tu kata dia kufur. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluk. Dalam sifat 20 yang kita belajar daripada kecil lagi, antara sifat Allah apa dia? Mukhalafatuhu bil hawadith, bercanggahan Allah ini dengan hawadith, segala makhluk-makhluk yang baru. Allah ni takkan sama. Sebab tu tak payah fikirlah, wasik paling kau je, tak payah fikir. Allah tu macam mana, tak payah fikir. InsyaAllah kita akan melihat Allah di hari akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Di hari akhirat besok, orang-orang beriman ini akan melihat Allah dalam keadaan wajah mereka bercahaya-cahaya dengan sebab melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, innakum la tarawna rabbakum kama tarawna lailatal badr al-qamara lailatal badr. Nabi kata, kamu akan melihat Allah sebagaimana kamu melihat begitu terang benderangnya bulan purnama di waktu malam. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Tak adalah nikmat paling besar sekali di hari akhirat besok kecuali melihat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan segala nikmat kepada kita. Nikmat duduk dalam majlis ilmu, nikmat boleh belajar, nikmat boleh mengajar, nikmat boleh beriman kepada Allah, nikmat lagi. Wa kadzalika da'wahum al-iman bil yaumil akhir batilatun. Orang kafir ni, orang Kristian, orang Yahudi pun percaya ada hari akhirat. Dia pun percaya ada kiamat. Sebab tu dia buat filem Armageddon. Lepas tu cerita apa lagi yang jajak dua-jajak cerita. Dia apa? Korang dengarlah orang sangat depan aku. Dia apa pun aku tak tahu lagi. Dia lah cerita dia. Cerita nak kiamat. Dia orang tahu benda tu akan berlaku. Tadi kita baca khabar kat internet. Dia orang dah buat apa ni? Saringan 1058 peserta akan dihantar ke planet Marikh. Teramai 200,000 peserta yang cuba, orang kata macam itulah masa Malaysia nak cari angkasa awal tu kan. Dia akan buat saringan seramai 200 orang gila tu tuan-tuan, dapat 1058 yang paling gila. Kau bayang 200,000 tu disaring dapat 1058 yang paling gila.
diorang akan menaiki roket menuju ke Marikh, perjalanan sejauh 55 juta batu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 55 juta batu, memakan masa 6 bulan perjalanan. Bisa dikatakan projek tu nanti akan diorang sampai di 2024. Tak ada lagi ke tidak lah dunia ni. Tapi itulah ya orang kafir ni. Dan 1058 ni memang dah bersedia nak ke Marikh. Diorang ni pergi tak kembali. Sebab dia kata kos nak balik mahal sangat. Apa dan ke kau kan? Kira 1058 tu siap-siap lah bawa belaka burger ke hotdog ke kan. Bawa belaka lah. Kat sana kau takkan dah, memang main game supermarket semua tak jumpa dah kat sana. Bawa belaka siap-siap ya. Jadi orang putih ni itulah dah lama dah ya, antara sebab punca yang diorang nak sangat duduk dekat Marikh ni. Yang pertama, diorang tahu besok ada kiamat. Bila kiamat berlaku, dia kata dunia kiamat, planet lain tak kiamat. Jadi antara yang tak kiamat tu Marikh. Ingat Marikh tu abah dia punya apa kan. Tapi tu kenapa planet lain tu tak duduk? Diorang kan rajin buat kajian orang putih ni kan. Jadi ada ingat masa belajar kat Al-Azhar dulu, dia masa tahun 2003 lagi, dia dah hantar robot-robot kan, ambil sampel tanah, bawa turun ke bumi. Dia tengok tanah dekat Marikh ni ada air, ada kandungan air. Jadi bila ada air, maknanya boleh hidup dekat sana. Dia pun sekarang dah siap-siap dah bina rumah apa model, rumah CBD dekat Marikh tu. Jadi kalau sesiapa yang nak buang tebiat, bolehlah try. Tapi pergi tak kembali tuan-tuan. Kos hantar mahal sangat dia kata. Bila kau perjalanan 55 juta tahun, innalillah, 55 juta tahun. Okeylah. Jadi dakwaan orang-orang kafir yang kononnya mereka beriman kepada hari akhirat pun batil. Li'annahum ya'taqiduna bi'tsatal arwahi dunal ajsad. Orang kafir ni tahu bila kita mati besok, dia kata ada hari kiamat. Dia pun tahu juga ada hari kiamat. Tapi diorang kata bila kita dibangkitkan, yang dibangkitkan hanya roh sahaja. Jasad tak dibangkitkan sekali ya? Jasad tak dibangkitkan, mana tubuh badan tak ada. Yang dibangkitkan roh sahaja. Ini iman orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi. Maka tak betul ya, sebab dalam Quran kata apa, dalam Quran kata pada hari tersebut Allah takkan lupa dalam surah Yasin tu, yauma, bila kaki tangan bercakap apa dia kan? Apa? Al-yawma apa? Al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma lagi apa? Afwahim tu betul tu. Apa dia ayat ni? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut, nakhtimu ala afwahihim, mulut akan dikunci. Mulut tak boleh nak goreng. Masa atas dunia boleh goreng, cakap macam-macam. Kita takkan naikkan harga tol. Contoh, rakyat diutamakan. Kalau kan bohong tak habis-habis atas dunia ni. Kalau tak nak ikut jalan tol, ikut jalan lain dia kata, ikut jalan motosikal. Contoh macam tu. Jadi tuan-tuan, masa atas dunia kau boleh terberang, kau boleh cakap. Kalau ayam mahal jangan makan ayam ya. Kalau ikan mahal jangan makan ikan, makan tikus macam tu. Itu atas dunia lah, kau boleh cakap. Selagi ada mulut, selagi ada kuasa, selagi ada pengaruh, kau cakap ikut suka kau. Tapi tak apa, besok dekat hari akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, besok di hari akhirat aku tutup mulut kau. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bercakap kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun, tentang apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di atas muka bumi dahulu. Maka ini dalil menunjukkan bahawasanya yang dibangkitkan di padang mahsyar bukan roh sahaja, bahkan tubuh badan kita yang asal ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memudahkan hisab kita di padang mahsyar insya-Allah. Amin.
Wa anna ahlal jannati la ya'kuluna fiha wa la yashrabun. Dan orang kafir beranggapan besok kalau masuk syurga, dia pun ada juga syurga, kan? Bukan orang Kristian, orang Yahudi, orang Buddha pun tahu ada kiamat, kan? Dia boleh siap lagi kartun-kartun pasal kiamat. Dahsyat kata dia orang. Wa anna ahlal jannati la ya'kuluna fiha wa la yashrabun. Dan mereka beranggapan bahawasanya ahli syurga tak makan, tak minum, wala yang kihun, dan tidak bernikah. Rugi ya, kan? Orang kita masuk dalam syurga tu pasal yang kita dah baca ayat itu, ayat dalam surah Sajdah, kan? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala dah sediakan belaka nikmat makan, nikmat minum dekat syurga. Tak ada berak, tak ada kentut, semuanya sendawa tu wangi pula tu, kan? Bau kasturi. Cuba kita lepas makan durian, makan tempoyak, makan jenjaluk, makan apa-apalah biawak contoh, sendawa macam tu. Kamu ke kawan kau memang makan selipar lah kejap lagi. Dekat banyak tak ada. Jadi dekat syurga ni enjoy, seronok. Tapi nak dapat keseronokan itu, Allah uji kita dengan ujian yang subhanallah. Jadi iktikad orang-orang kafir ni tak betul, ya. Dekat syurga ada makan, ada minum, ada isteri. Jadi bila diorang punya iktikad lain tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maksudnya mereka telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, begitu juga yang tidak beriman dengan hari akhirat. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, kal khamri, seperti arak. Wala yadinuna dinal haq. Dan mereka tidak beriman dengan agama yang sebenarnya, as-sabit an-nasikh li ghairihi min al-adyan wa huwa dinul Islam, iaitulah agama yang kukuh, yang menasahkan, yang membatalkan agama-agama yang lain, iaitulah agama Islam. Min alladzina utul kitab, di antara mereka ialah orang-orang yang diberikan al-kitab, al-yahud wan nasara. Maka perangi mereka hatta yu'tul jizyata, sehinggalah mereka membayar jizyah. Jadi maksudnya kalau sampai dah dalam bayar jizyah, maknanya orang kafir ni tidak tunduk kepada kerajaan Islam, tidak hormat kepada kerajaan Islam. Itulah dibayarnya kharaj. Kharaj ni cukai tanah. Al-madrub alaihim kulla amin, yang dikenakan kepada mereka setiap tahun. Kharaj. Anda ingat dulu masa Tuan Guru Ajadi menang pilihan raya dekat Terengganu, jadi MB Terengganu, Tok Guru ni cuba cuba sebut istilah-istilah fiqah ni supaya benda ni orang tahu. Jadi Tok Guru kata dalam Islam ada cukai, untuk orang kafir dia panggil kharaj. Dan Tok Guru sebut kharaj, hara habis negara kita ni. Yang boleh pula kharaj ni tak tahu. Saya bengong-bengong ni tuan-tuan. Dia orang mana reti, kan? Macam yang buruh tu lah. Ada kata murah lah, buruh apa sekek paling kau tahu. Kau tak tahu, kau jangan sebut lah. Kita nak cerita pasal buruh ni pun kesian kadang-kadang tu, Allah kesian. Takkanlah tuntut turun harga barang kategori buruh bengong benar. Tak betul tu. Syarat-syarat buruh ni tuan-tuan, buruh maknanya orang yang melampau, yang menentang syarat. Syarat buruh ni pertama orang Islam tau, bukan orang kafir. Orang kafir dia takkan jadi buruh. Kalau kafir tentang kerajaan Islam panggil kafir harbi terus. Buruh ni orang Islam. Syarat pertama buruh, ayakuna musliman, Islam. Ayakuna lahum syaukah. Yang kedua, dia orang ada senjata. Senjata bukan barang yang jumpa dalam longkang tu, kan? Itu je ke tidak, Allahu a'lam lah, kan? Tak ada je, kan? Barang pula sama saya saja rupanya tu. Lepas tu, ayakuna lahum ta'wil. Diorang ni ada benda yang diorang tak puas hati. Kenapa diorang lawan kerajaan Islam?
Ya. Bila dia tak puas hati, kerajaan Islam kena hantar wakil bincang kenapa tak puas hati, dan kerajaan Islam kena bantu selesaikan masalah tu. Itu yang berlaku di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Bila puak-puak Khawarij lawan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali hantar Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bincang dengan orang, benda kau tak puas hati dengan aku. Abdullah bin Abbas jumpa bincang dengan izin Allah Ta'ala. Boleh dikatakan sebahagian besar daripada kumpulan Khawarij ini kembali kepada kerajaan Islam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, kembali kepada kerajaan Islam. Tinggal saki-baki yang keras kepala yang nak lawan, itu baru kategori Al-Mughat, ya. Kemudian yang dilawan tu pula kerajaan Islam, tuan-tuan, kerajaan yang melaksanakan undang-undang Islam, macam kerajaan negara Brunei Darussalam. Itu baru kerajaan Islam. Kita bukan Islam, tuan-tuan. Kita nama je kerajaan Islam, tapi undang-undangnya tidak Islam, undang-undangnya bercampur-campur, ya. Jadi bukan mudah, ya, nak mentarifkan Bughat. Jadi siapa-siapa yang mengaji bab fiqhul jinayat, bab hudud, tahu sangatlah Bughat ni bukan orang yang menuntut harga barang diturunkan, tuan-tuan, bukan. Kalau macam tu kita pergi kedai kan, dia pasal harga barang tu mahal sangat, Bughat kau. Dia pasal minyak ni harga barang kau di Bughat aku. Melampau lah macam tu agak-agak kan. Jadi tuan-tuan bukan mudah. Ala kulli hal, akhir zaman fitnah, ya, bermacam-macam jenis fitnah. Kadang-kadang anak dipikir seorang-seorangan macam mana nak menghadapi fitnah akhir zaman. Terkenal ke hadis Nabi SAW. Nabi kata besok di akhir zaman besok, kalau kau panjang umur, kau akan lihat perpecahan berlaku di antara umat aku. Maka ketika itu ada dua golongan yang terbaik, Nabi kata. Yang pertama, golongan yang berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah. Orang ni dia berjihad di jalan Allah, macam mana orang berjihad dekat Syria dan sebagainya. Yang golongan kedua, dia ni harta tak ada, tak mampu nak berjihad, dan dia pun tak nak duduk dalam masyarakat serabut kepala. Dia pun duduk sorang-sorang dekat celah-celah bukit bukan gunung ganang dengan beberapa ekor kambing, minum daripada air yang ditadah, mana air terjun ke, air mata air ke, ya. Dan dia duduk dengan kambing dia beribadat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak turun kepada masyarakat kecuali kalau dia ada hajat kepentingan betul-betul. Dia duduk dengan masyarakat dan dia tidak akan mudaratkan masyarakat, dan dia naik balik semula dekat bukit dia beribadat, takut ya bila masuk masyarakat ni jadi fitnah. Jadi benda ni, tuan-tuan, Nabi kata itulah sebaik-baik orang di akhir zaman. Kadang-kadang fikir nak lari je, tuan-tuan, rasa-rasanya kan? Tapi tak nak lari dekat Malaysia, saya nak lari dekat Dublin. Macam bagus. Nyampah. Yelah, pasal Dublin harga rendah, tuan-tuan, harga barang. Carrot 5 sen euro kan? Setiap kali perayaan harga barang keperluan akan turun. Menangis carrot. Tak ada nilai di carrot, tuan-tuan. Kita nak dapat, tak payahlah kan? Okey. Jadi tuan-tuan, Tuan Guru dulu dia pernah keluarkan istilah kharaj, maknanya cukai tanah yang dikenakan pada orang non-Muslim. Masa tu kecoh, MCA kutuk Tok Guruan, MIC kutuk belaka, UMNO Mangkuk Ayu ni pun tumpang semangkuk mutuk juga, ya. Dia tak tahu, tak nak belajar, tak nak mengaji. Bila tak mengaji, tak belajar, dia jadi bodoh lah, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala kata perangi mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka kalah. Bila mereka kalah, mereka akan bayar cukai kepada kerajaan Islam, an yadin wa hum saghirun, dalam keadaan mereka diikat tangan-tangan mereka. Maknanya orang-orang kafir ni dipaksa kena bayar jizyah untuk kebaikan mereka juga. Wa hum saghirun, hal keadaan mereka dihinakan dengan sebab menolak pemerintahan Islam. Habis ayat ini. Ayat ini berkenaan dengan ayat yang Allah Ta'ala tak benarkan orang-orang kafir masuk ke dalam kota Makkah. Wa qalatil yahud, maka berkatalah orang-orang Yahudi, Uzairun ibnullah. Okey tuan-tuan, macam kita pernah cerita dulu, kalau kita jumpa ayat macam ni, sunat kita baca dan perlahankan
suara, ya. Contoh macam ayat ni kan, mana pula hilang. Contohlah macam tadi anda baca kuat, lepas tu bila sampai ayat ni anda pelankan suara. Itu pun kalau korang perasan lah. Contoh ya, minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Pelankan suara. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qawluhum bi afwahihim yudahuna qawla alladzina kafaru min qabl. Disunatkan pelan suara. Kenapa? Sebab ayat ni ayat mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita beradab dengan Allah. Jangan baca kuat-kuat. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Berkatalah Yahudi Uzair anak Allah. Kau baca kuat-kuat. Macam orang hajar je. Korang ni faham ke tidak cerita aku ni? Ya, ini antara adab-adab Al-Quran ya, yang kita belajar dululah. Berkatalah orang-orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Kenapa orang-orang Yahudi kata macam tu ceritanya? Okey. Qal wa sababu tilka al-maqala ala ma qalahu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Punca orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Uzairan kana fihim. Uzair ini asalnya seorang hamba Allah yang hidup di kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Wa kanat at-Taurat indahum, dan masa itu Taurat ada bersama-sama dengan mereka. Wa tabutu fihim, begitu juga dengan tabut. Tabut tu keranda yang ada dalamnya peninggalan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang mana peti tabut ini yang kita dah cerita dulu. Kalau orang-orang Yahudi pergi perang, dia akan bawa peti ni sekali. Ya, biasanya kalau dia bawa, insya-Allah Allah berikan kemenangan kepada mereka dalam peperangan. Macam tangkal lah macam tu. Lama-lama kemudian fa'adha'u Taurat wa 'amilu bi ghairil haqq. Lama-lama kemudian bila Nabi Rasul mati, Yahudi ni abaikan Taurat. Diorang tolak kitab Taurat, tak beramal dengan Taurat. Wa 'amilu bi ghairil haqq, dan mereka beramal dengan benda yang tak betul. Yang Taurat kata dia tak ikut, yang buat sendiri. Farafa Allahu anhum at-tabut, lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada mereka at-tabut, kotak ataupun keranda tersebut. Jadi tabut ni tuan-tuan, Allah taala hilangkan, dicabut tabut ini pada mereka. Wa ansahum at-taurata, dan Allah taala lupakan orang-orang Yahudi daripada kitab Taurat. Jadi ramai orang-orang Yahudi yang tak hafal Taurat. Asalnya hafal, tapi dia kerana tak beramal dengan Taurat, dihilangkan. Dia tak boleh nak baca, tak boleh nak baca, tak ingat macam tu. Wa masahaha min sudurihim, dan Allah Ta'ala hapuskan terus Taurat daripada dada-dada mereka. Lalu fada'allahu Uzair, fada'allaha Uzairun, lalu Nabi Uzair ini berdoa kepada Allah. Dia bila keadaan macam tu teruk, kalau sampai dah tak ada seorang pun hafal Taurat, bala kita umat Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, antara nikmat yang Allah bagi dekat kita, macam mana banyak maksiat yang berlaku, Al-Quran takkan hilang. Al-Quran takkan hilang. Ya, Allah dah jadi dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaga Al-Quran. Quran takkan hilang. Quran tu kalau hilang pun daripada kita lah, daripada hafalan kita, dengan sebab maksiat yang kita buat. Tapi dia tetap ada pada orang lain yang menjaga hafalan, yang menjaga dan sebagainya. Memang ada, Al-Quran takkan hilang. Tapi ini berlaku di zaman Bani Israel dahulu, dengan sebab maksiat yang mereka lakukan, hampir semua orang tak hafal Taurat belaka. Menyebabkan Nabi Uzair ini sedih. Dia berdoa kepada Allah, wabtahalla ilaihi ayarudda ilaihi Taurah, dan dia berdoa, menangis supaya Allah Ta'ala kembalikan kepadanya kitab Taurat. Fabainama huwa yusalli mubtahilan ila Allah, satu hari tengah-tengah dia sembahyang, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nazala nurun minas sama'
Fadakhala jawfahu fa'ada ilaihi. Tengah-tengah dia sembahyang satu malam, bermunajat pada Allah dengan sepenuh hati, tiba-tiba turun satu cahaya daripada langit dan memasuki dalam badan dia. Fa'ada ilaihi, lalu dikembalikan Taurat dalam diri Nabi Allah Uzair. Dia ingat sebiji Taurat itu. Fa'adina fi qawmihi wa qala, lalu Nabi Allah Uzair pun seronok, sebab dia berjaya mengingati seluruh isi kandungan Taurat. Ketika di waktu itu semua orang lupa Taurat. Apa kata Nabi Uzair? Ya qaum, wahai qaum, qad atani Allahu Taurat wa raddaha alayya. Wahai orang-orang Bani Israel semua, Allah telah mengembalikan kepada aku kitab Taurat. Fa'alaku bihim yu'alimuhum. Maka Nabi Uzair ini mula mengajar orang-orang Yahudi kitab Taurat. Ramailah belajar dengan Nabi Uzair. Sumamakasu masya'allah. Tak lama kemudian, summa inna tabuta nazala ba'da zihabihi minhum falamma ra'au at-tabut aradu ma kana ya'lamuhum Uzair ala ma fi tabut fawajaduhu mislahu faqalu ma utiya Uzair hadha illa li'annahu minullah. Tak lama kemudian, tabut, keranda kotak yang hilang itu dikembalikan semula. Allah kembalikan kepada Bani Israel. Lalu diorang dah pertama dia dah rasa Uzair itu hebat, tapi dia kata kita nak test dulu Uzair betul ke tidak. Uzair ni tantang dia ada menghafal skrip kat rumah ke macam mana ni. Kita nak tahu dia tahu ke tidak apa isi kandungan dalam tabut ini. Kalau betul lah apa yang dia kata tu, confirm dia orang yang betul. Lalu dia pun tanya dekat Uzair apa yang ada di dalam tabut, dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Uzair, dalam tabut tu ada benda sekian tak boleh sebut. Bila sebut betul, ya. Isi kandungan tabut tu pun betul, sebab dalam tabut ni ada Taurat, kitab Taurat. Bila diorang cek Taurat dalam tabut dengan Taurat yang ada dalam dada Nabi Allah Uzair, sebiji sama, tak ada beza. Lalu apa kata orang Yahudi? Ini tidak lain dan tak bukan, confirm Uzair merupakan anak Allah. Bengok, na'udzubillah. Itu cerita bagaimana orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah. Uzair ni kalau kita ingat cerita dia, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما أو بعض يوم. Lagi apa? قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Satu hari Nabi Allah Uzair ini dalam Quran cerita berjalan masuk kampung. Dia tengok kampung ni baru lepas kena serang dengan tentera musuh. Mati belaka orang, rumah terbakar, rumah semualah. Ramai mayat-mayat bergelimpangan. Lalu Uzair kata, ya Allah, mati belaka. Macam mana dia dah boleh hidup balik? Dia terfikir macam tu. Dah mati macam ni, macam mana boleh hidup balik? Dia pun turun pada keldai dia. Dia bersandar dekat pokok. Dia pun tidur selama 100 tahun. Dia bangkit. Lalu Allah tanya, kam labista? Berapa lama kau tidur? Dia kata, labistu yauman au ba'da yaumin. Rasanya sehari je kot, ataupun separuh hari je kot. Allah kata, tak. Qala bal labista 100 amin. Kau tidur selama 100 tahun. Kalau kau tak jadi, kau tengok keldai kau, tengok makanan kau. Dia tengok keldai dia tengok makanan dah habis dah, tak ada benda. Tinggal pinggan dia kot, tinggal tapuai pun dah keput habis dah. Dia punya keldai pun dah yelah pergi. Tinggal apa, tulang belulang aja. Kata tengok ni, kau dah tidur 100 tahun. Nabi, itu yang menyebabkan Nabi Uzair beriman. Bukan beriman, dia beriman dah. Nak menambahkan keimanan dia kan. Sebab dia kata macam mana Allah boleh hidupkan balik orang ni kalau dah mati.
Lalu Allah Ta'ala jadikan kejadian itu atas Nabi Allah Uzair, dimatikan 100 tahun dan dihidupkan balik semula. Maka Allah kata, unzur ila himarika. Kau nak tengok macam mana aku hidupkan manusia, kau tengok dekat keldai kau. Dia pun tengok dekat keldai dia. Masa tu kan tulang-tulang macam tu kan. Kau tengok. Tiba-tiba fanzur ila izami kaifa nunshiduha. Tulang ni bersepah, dia terjatuh. Tiba-tiba Allah Ta'ala hidupkan tulang ni. Tulang pun terpacak dekat ni, dekat tulang belakang. Bersusun dekat. Summa naksuha lahma. Tiba-tiba tumbuh dekat tulang ni daging, urat, darah. Macam tulang. Kau faham ke tidak ni? Kan? Dibentukkan balik. Bentuk. Ada jantung, ada paru-paru, ada tiba-tiba siap donkey. La ilaha illallah, hidup kan. Betul-betul live depan Nabi Allah Uzair, dihidupkan benda tu. Itu kisah Nabi Uzair dalam Al-Quran. Jadi puak-puak Yahudi ni, dia punya ta'asub dekat Nabi Uzair. Dia kata Uzair anak Allah. Sebab tu tuan-tuan, abang kakak semua, ta'asub ni amat berbahaya. Kita umat Nabi Muhammad SAW sayang semua Nabi, beriman dengan semua Nabi. Nabi Muhammad, Nabi Uzair, Nabi Isa, Nabi Musa. Kita beriman belaka. Tapi kita takkan melampau. Beriman, mereka Nabi, mereka Rasul. Cukup, itu je. Kan? Dia orang melampau sampai kata anak Tuhan. Yang orang Kristian pula, apa cerita? Wa qalatin nasara. Maka berkatalah orang-orang Kristian, Al-Masihu ibnullah. Nabi Isa itu anak Allah. Ceritanya, Al-Masih laqabun lahu. Al-Masih dengan mana yang disapu, gelaran baginya, bagi Nabi Isa. Imani annahu ma masa ala di'ahatin illa bari'ah. Nabi Isa ni antara kelebihannya, Allah Ta'ala bagi dekat dia, kalau dia jumpa orang yang sakit, yang cacat, dia sapu cantik muka orang tu. Contoh orang ni baru lepas kena sibah asid dengan bini dia kan, pasal nak kahwin seorang lagi. Jumpa dengan Nabi Isa, Nabi Isa kata mes ni, dia baru lawa. Gitu kan. Kalau orang ni mata sepet, Nabi Isa pergi, bulat, macam cantik je. Macam cantik kan. Bulat kan macam cantik. Macam tu, cantik selalu. Jadi kalau orang yang cacat ke apa ke, Nabi Isa boleh menyembuhkan dengan izin Allah. Aw li annahu mamsuhun bil barakah, ataupun diberi gelaran Al-Masih dengan sebab Nabi Isa ini memang diberkati, tubuh badannya diberkati. Wa sababu maqalatihim, apa sebab orang Kristian mengatakan Nabi Isa anak Allah? Ba'da raf'i Isa 81 sanatan. Setelah diangkat Nabi Isa ke langit, lebih kurang 81 tahun. Diangkat Nabi Isa ke langit 81 tahun kemudian. Ya, lepas diangkat, boleh tu okey lagi. Ya, orang-orang Kristian beriman dengan Nabi Isa, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi masalah, beriman. Sehinggalah 81 tahun kemudian, apa yang berlaku? Okey, yusalluna ila al-qiblah wa yasumun. Mereka masih lagi sembahyang, masih lagi berpuasa, macam kita, macam orang Islam sama. Hatta waqa'a bainahum wa bainal yahud harbun, sehingga berlaku peperangan antara orang Kristian dengan orang Yahudi. Wa kana fil yahud rajulun syuja'un yuqalu lahu Bulis. Ini asal usul cerita agama Kristian. Di dalam agama Yahudi ada seorang lelaki yang amat berani bernama Bulis. Bawau lam sad. Biasa jumpa nama ni kalau orang baca, orang buat perbandingan agama, dia akan jumpa nama orang ni. Anda tak pastilah dia dengan nama B kot, Paulus ke gitulah, dia Paulus ke benda gitu. Tapi yang apa, Paul saja. Macam biasa baca. Tapi dalam kitab, dalam tafsir sebut Bulis qatala jama'atan min ashabi Isa
Lalu orang Yahudi ini berperang dan dia membunuh beberapa ramai di kalangan kawan-kawan Nabi Isa. Sumaqala Bulis lil Yahud. Lalu Bulis ini cakap dekat orang-orang Yahudi. Dia kata apa? In kana al-haqqu ma'a Isa faqad kafarna wan nar masiruna. Kalaulah kebenaran itu memang betul bersama dengan Isa, sebab Yahudi memang tak suka dengan Nabi Isa. Kalaulah betul kebenaran itu bersama dengan Isa, sesungguhnya kita ni orang-orang Yahudi telah kufur dan kita confirm masuk neraka. Fanahnu maghbunun in dakhalna an-nar wa dakhala al-jannah. Maka rugilah kita orang Yahudi. Kita masuk neraka, orang Kristian masuk syurga. Habis nak macam mana? Fa inni sa'ahtalu wa adalluhum hatta yadkhulun an-nar ma'ana. Dia bengok yang tulis ni, dia kata apa? Kalau macam tu, aku akan ikhtiar, aku akan berusaha untuk aku merosakkan orang-orang Kristian supaya mereka akan masuk neraka bersama-sama dengan kita. Biar puas hati. Alang-alang masuk neraka, biar masuk ramai-ramai. Kan? Dia ni bodoh datang ni. Dia tahu dia masuk neraka, tapi dia kata dia tak nak masuk Yahudi saja, dengan orang Kristian pun nak masukkan juga. Kau tengok suku dia buat kerja. Betul itu. Summa innahu amida ila fursin kana yuqatilu alayhi wa azhara nadamata wa tawbata wa wada'a turaba ala ra'sihi. Kemudian dia ni pun berlakon, mula fikir macam mana nak buat. Dia bertemu dengan kerajaan Parsi yang masa tu mereka ada konflik dengan kerajaan Parsi. Dia menyamar dengan aku, dia dah bertaubat daripada agama Yahudi. Dia letak tanah atas kepala dia, tanda dia ni orang yang bertaubat. Kemudian dia bertemu dengan orang-orang Kristian. Summa innahu ata ila nasara faqalu lahu man anta. Dia pun datang bertemu dengan orang Kristian. Lalu orang-orang Kristian tanya, kau ni siapa? Qal ana adukum Bulis. Akulah musuh kamu, Bulis. Qad nuditu minas sama. Aku telah mendapat seruan daripada langit. Annahu laisa laka taubatun hatta tatanassar. Allah Ta'ala kata dekat aku, Allah takkan terima taubat aku sehingga aku masuk Kristian. Dia ciptalah cerita ni, kau jangan percaya pula. Dia cipta. Dia nak bagi orang Kristian dengar cakap dia. Jadi Allah kata kau takkan diterima taubat sehingga kau masuk agama Kristian. Wa qad tubtu wa ataitukum. Dan aku telah bertaubat dan aku datang kepada kamu untuk masuk agama Kristian. Fa adkhaluhu al-kanisata wa nassaruhu. Lalu dia dibawa masuk dalam gereja dan dibaptiskan, menjadilah seorang Kristian. Wa dakhala baitan fiha falam yakhruj minhu sanatan hatta ta'lam al-injil. Lalu Bulis ini diberikan sebuah rumah yang berhampiran dengan gereja. Lalu dia duduk dalam rumah ni selama setahun. Dia tak keluar-keluar selama setahun sehingga dia hafal belaka Injil tu. Bersungguhnya dia nak rosakkan orang-orang Kristian. Summa kharaj. Lepas tahun dia pun keluar. Dan dia kata apa? Qad nuditu anna Allah qad qabila taubatuka. Dia kata lepas tahun dia keluar pada rumah ni, dia cerita dekat orang ramai orang Kristian. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepadaku, Allah telah menerima taubatku. Dan sebab aku dah menghafal Injil. Fasaddaquhu. Lalu orang-orang Kristian pun sayang, membenarkan Bulis ini. Wa ahabbuhu, dan menyayanginya. Wa ala sya'nuhu fihim. Lama kelamaan dia ni daripada orang yang menyamar tadi diangkat sampai jadi Al-Imamul Kabir. Imam besar. Imam besar kau jangan main. Dia panggil apa? Bitrib. Dalam bahasa inilah, bahasa orang Kristian lah, Bitrib, ataupun dia panggil apa lagi Bishop. Lebih kurang yang macam tu lah. Summa innahu ahida ila thalathati rijalin. Bila dia dah naik, jambut dah panjang, buku macam dah bagus gitu, dia pun panggil 3 orang lelaki di antara orang-orang Kristian. 3 orang. Seorang bernama Nasturan, kedua bernama Yaqub, ketiga bernama Mulkan. Fa'allama Nasturan anna, kau tengok dia punya merancangnya si Bulis ini nak rosakkan orang-orang Masihi. 3
Tiga orang ni dia ajar benda tiga orang ni dia ajar tiga benda yang berbeza, yang berlainan. Fa'allama nasturan anna Isa wa Maryam alihatun salasatun. Dia mengajar kepada anak murid yang pertama bernama Nastur bahawasanya Nabi Isa dan Maryam itu merupakan Tuhan yang tiga. Mana campur Allah tiga lah. Allah, Isa, Maryam. Ini dia ajarkan anak murid yang pertama nama Nastur. Kemudian dia ngajar pula dekat anak murid yang nombor 2 bernama Yaqub. Anna Isa laysa bi insanin wa annahu ibnullah. Isa itu bukan orang, tapi dia merupakan anak Allah. Wa 'allama mulkan anna Isa huwa Allahu lam yazal. Anak murid yang ketiga bernama Mulkan ini pula dia ajar bahawasanya Isa itulah sebenar-benarnya Allah. Dia kata macam tu. Ya, kan lain. Yang mula mak dan anak Tuhan. Yang kedua anak Tuhan. Anak murid yang ketiga Nabi Isa tu confirm Tuhan. Pening kepala anak murid. Falamma tamakkana dhalika fihim, dia ajar sampai macam tu, sampai dia berakal lah orang kata kefahaman itu. Da'a kullu wahidin minhum fi khulwatin wa qala lahu anta khalisati wad'u nas lima 'allamtuka. Bila tiga-tiga ni dah diajar dan tiga-tiga ni kena taat gila lah dengan mulis ini, dia pun panggil seorang demi seorang masuk dalam bilik dia satu hari. Dia panggil apa nama, Nastur. Dia kata, wahai Nastur, bermula pada hari ini kaulah orang yang paling aku percaya, anak murid yang paling rapat. Ya, kalau istilah orang main silat, dia bagi kaulah khalifah aku. Khalifah kepada ayah dia yang nak mati ni. Kalau ayah dia mati, kaulah pengganti aku. Dia ajar. Dia kata dekat Nastur, kaulah pengganti. Lepas tu bila Nastur keluar, dia panggil pula si Yaqub. Dia kata, wahai Yaqub, kaulah pengganti aku. Bila Yaqub keluar, dia panggil pula yang Mulkan. Dia kata dekat Mulkan, wahai Mulkan, kaulah pengganti aku. Jadi tiga-tiga ni, dia perasan belaka, dia ni memang confirm orang yang paling layak menggantikan Bulis. Dia tak tahu Bulis tu nak pecah belahkan dia orang ni, nak gaduh-gaduhkan sama dia orang. Faham? Faham, bagus. Tak payah faham pun tak pun. Wad'un nasi ma'allamtuka. Jadi bila kau ni merupakan orang kepercayaan aku, apa yang aku ajar dekat korang, yang bukan korang, seorang-seorang ni kan, yang ni lain, ajarkan kepada orang ramai. Ya, ajarkan kepada orang ramai. Wada'a kullu wahid minhum. Okey. Wa amarahu ayazhab ila nahiyati minal bilad. Dan tiga orang ni dipecahkan. Seorang dihantar ke negara lain, seorang dihantar ke negara lain, seorang dihantar ke negeri lain, dipecahkan macam tu. Summa qala lahum. Kemudian dia kata dekat anak murid dia, inni ra'aitu Isa fil manam wa qad radiya anni. Sampai ke puncaknya, dia jumpalah sekali anak murid. Dia kata apa? Malam tadi aku bermimpi bertemu dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa telah redha kepada aku. Dia ciptalah cerita ni, dia cipta. Wa qala li kulli wahidin minhum inni sa'adbahu nafsi taqarruban ila Isa. Thumma dhahaba ila al-mazbah fadhabaha nafsahu. Dia pun kata, oleh kerana Isa dah redha padaku, maka aku bernazar untuk menyembelih diri aku sendiri. Kalau korang tak percaya, tunggulah pada harinya aku akan sembelih diri aku sendiri. Dia pun pergilah satu tempat, dia pun sembelih diri dia sendiri, dan disaksikan oleh anak murid yang bertiga ni. Bila tiga orang ni tengok betapa bersungguhnya tu guru dia tu kan, bunuh diri dengan sebab konon-konon Nabi Isa dah redha, tafarraqa ulaika thalatha. Maka tiga orang anak murid ni pun mengembangkan ajaran untuk guru dia ni. Fazahaba wahidun ila Rum. Anak murid yang pertama bernama Nastur pergi ke Rom. Rom tu mana? Belah-belah Rom, Eropah kan, Itali, Germany, Czechoslovakia. Wa wahidun ila Baitul Maqdis. Yang kedua bernama Yaqub. Dia mengembangkan ajaran ini ke Baitul Maqdis, Palestin. Dan yang ketiga pergi ke satu tempat yang tak disebutkan dalam kitab ni kat mana. Wallahu a'lam. Mungkin Tanjung Karang, tak tahu. Wallahu a'lam. Wa athara kullu wahid minhum maqalatahu wa da'a an-nasa ilaiha fatabi'ahu 'ala dhalika tawa'if minan nas fatafarraqu wa ikhtalafu. Lalu tiga-tiga ni pun mengajar.
menyebabkan ada 3 mazhab dia dalam Kristian, tapi yang paling besar tu 2 lah, Ortodok dengan Katolik tu kan, dan berbagai-bagai fahaman yang bertambah-tambah pening-pening. Akhirnya berjayalah apa yang dirancang oleh Muhammad Buddhis ni tuan-tuan kan. Dia kata dia bukan nak masukkan ke seorang-seorang, dia nak masukkan Kristian sekali. Allah makbulkan doa dia tuan-tuan. InsyaAllah dia dengan puak-puak dia masuk neraka belaka. Amin. Dengan sebab bersyirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik ya. Sebab tu kita kena ingat, kita mengaji biar mengaji betul-betul. Cari tok guru, biar tok guru yang zahirnya kita tahu. Jangan cari tok guru hak pelik-pelik kan. Kadang ada mengaji dengan tok guru pelik-pelik ni. Tok guru kenapa tak sembahyang? Tak nampak pun tok guru sembahyang Jumaat. Tok guru sembahyang dekat Mekah. Betul ke? Jangan tanya. Awak makam tak sampai lagi senyap sudah. Kita pun jangan tanya banyak bid'ah. Nampak tok guru main tak keluar pakai seluar pendek. Tok guru main tak keluar pakai seluar pendek ni apa hal ni? Kan haram pakai seluar pendek, haram bagi orang yang tak sampai makam. Mereka yang dah sampai makam macam tok guru pakai spender pun tak apa. Tak pakai apa-apa pun tak apa. Sebab makam dah sampai. Kita pun ni luar biasa tok guru macam ni, kita pun ikut. Jangan punah ranah kita. Nabi ajar hukum zahir. Zahir tak betul, tak betul. Zahir betul, betul lah dalam ini insya-Allah macam tu ya. Jadi itulah orang panggil kisah bagaimana munculnya 2 fahaman orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, dan fahaman yang kedua orang-orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Ya, ada rupanya ada kisah, ada ceritanya. Mereka diselewenkan oleh orang-orang, kalau ikut penyelewengan ini asal daripada Yahudi. Dan memang Yahudi ni memang musuh kita, memang musuh sungguh. Dengan sebab Yahudi inilah juga munculnya ajaran Syiah. Kan tak? Kan? Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia ajar. Ya, kalau korang tengok dekat satu ceramah Syiah dekat Iraq asalnya, dia kata apa tentang Nabi, tentang Sayyidina Ali. Ayuhal Syiah, inna rabbana yawmal qiyamah wa Ali. Dia kata macam tu. Jadi jangan Syiah ni aku rasa terpeluh juga kau tahu. Korang faham ke tidak cerita ni? Kan? Dia kata Tuhan kita besok dekat hari akhirat Ali. Jadi orang yang dengar macam pelik kan. U'akid lakum. Sungguh dia, aku menekankan pada kamu. Wa uqsimu billah, bersumpah dengan nama Allah, anna rabbana yawmal qiyamah huwa Ali. Aliyun rabbul arbabi yawmal qiyamah. Aku kata menantang semua tu ni. Kalau ada dipakai nak kembali ke sipa buku dia. Dia kata Ali ni dekat hari akhirat Tuhan segala Tuhan. Bila nak kata apa tuan-tuan? Memang punah ranah jahanam Syiah ni. Sebab tu jangan mamailah, na'udzubillah ya, benda-benda ni. Okey tuan-tuan, untuk mengetahui Syiah lebih lanjut, dekat belakang ada buku. Saya bawa buku bertajuk tentang batinnya akidah Syiah ya. Belilah buku tu, bacalah kat rumah. Buku ni ada faedahnya. Kalau kau tak baca hari ni, besok lusa anak kau baca. Kalau anak kau tak baca, cucu kau baca. Kalau cucu kau tak baca, cicit kau baca. Kalau dah aku ni ustaz tak ada keturunan, anak pun tak ada, cucu nak dapat macam mana? Wakafkan buku ni dekat surau. Jemaah surau akan baca tuan-tuan. Sekian dimaklumkan, ada kaitan dengan ini. Ada 2 pengumuman. Pengumuman pertama, tadi ada kawan Ana daripada Kemaman, dia telefon Ana dengan suara yang amat sebab Ana kenal lah kawan tu belajar sekali kat Syria. Dia kata kau tolonglah, mintakan carikan derma untuk aku. Dia kan kena apa ni, banjir, rumah dia habis. Jadi dia kata kita orang ni dah tak bekerja dah 2-3 minggu, duit pun tak ada kan, nak repair rumah, anak nak sekolah, macam-macam kata bantuan banjir tak datang lagi. Dia kata tadi masa dia telefon Ana, dia kata dia bagi diri, dia kata diri ni pokcik, dia kata pokcik ni tinggal RM30 ke, tak ada duit ya. Jadi senang bahasanya dia perlukan bantuan kita tuan-tuan ya. Nanti kita bentang sejadah kat belakang untuk kita sampaikan derma ni kepada kawan kita yang diuji oleh Allah dengan bala bencana banjir. Yang kedua, lepas ni Datuk Zainal jemput pergi rumah dia, ada sedikit jamuan walimah dunia pekerja dia ya. Datuk Zainal SMS sana, dia kata jemput semua datang kecuali Syiah saja. Syiah jangan, Syiah kau hambat, dia kata.
InsyaAllah wajah jumpa lagi kali. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.